Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih 80 buah lukisan dipamerkan di pameran seni visual dan bazar amal yang diadakan untuk tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria. Petang kemarin diadakan majlis pembukaan pameran dan bazar amal tersebut yang berlangsung di Kompleks Membeli Belah Mabuhay. Pameran dan bazar amal dirasmikan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Meja Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Pameran bertemakan Seniman Peduli, Anjuran Zakaria Omar Art Foundation dengan kerjasama Impian 7 Art Group, yang merupakan projek kemanusiaan manifestasi seniman negara Brunei Darussalam terhadap kesengsaraan dan penderitaan rakyat Republik Turkiye dan Syria apabila gempa bumi melanda pada 6 Februari lalu. Diadakan sehingga 1 April 2023, pameran dihasrat memperkasa produk seni dan kraf tangan, pelukis-pelukis tanah air dan pengusaha kraf tangan tempatan. Sejak pelancaran dasar Perubahan Iklim Brunei Darussalam BNCCP pada tahun 2020, negara Brunei Darussalam telah berjaya menanam hampir 80,000 pokok, menunjukkan usaha untuk memelihara dan mengembangkan kawasan hutan bagi mengurangkan pelepasan karbon, mengekalkan biodiversiti dan mengalahkan pembangunan mampan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, menyatakan perkara tersebut semasa acara penanaman pokok anjuran UOB Asset Management Brunei Darussalam dan Green Brunei di Taman Riadah, Pentagon Brakas. Alhamdulillah, Brunei Darussalam is blessed with lush rainforests that are home to a wealth of natural resources that can contribute to our economy. Trees are valuable assets in our fight against climate change. It can also generate carbon credits, therefore providing an economic incentive for us to invest responsibly in sustainable forest management practices. Lebih 100 perwakilan dari 19 organisasi termasuk fakulti dan pelajar dari institusi-institusi pendidikan menyertai acara berkenaan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Seramai 18 orang anak-anak yatim yang tinggal di Kampung Manggis dan Kampung Madang menerima derma semasa majlis membaca surah Yasin dan tahlil sekampung anjuran takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang. Majlis berlangsung malam tadi di masjid berkenaan. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku penasihat takmir masjid berkenaan. Majlis tersebut juga diadakan bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis merupakan aktiviti tahunan masjid dalam sama-sama menyemarakan kedatangan bulan Ramadan sambil bersedekah.
6 orang warga tempatan terdiri dari 4 lelaki dan 2 perempuan dalam lingkungan umur 21 hingga 48 tahun berjaya ditahan semasa operasi Jekyll Biro Kawalan Narkotik. Operasi dijalankan pada 1 hingga 19 Mac 2023 di 4 lokasi yang berlainan dengan menyasarkan kepada salah seorang pembekal dadah utama di daerah Brunei dan Muara. Hasil daripada siasatan yang dijalankan, beberapa orang tangkapan merupakan orang suruhan kepada dalang utama dan mempunyai peranan yang berlainan. Taktik dalang utama adalah dengan menggunakan pihak ketiga untuk menyeludup dadah masuk ke negara Brunei Darussalam, menyimpan bekalan dadah dan wang hasil dari kegiatan pengedaran dadah. Taktik ini bertujuan untuk mengelirukan pihak berkuasa dan mengelakkan dari dikesan. Manakala seorang lagi tangkapan merupakan pengedar dadah tegar yang pernah menjalani hukuman penjara selama 21 tahun. Namun, ia tidak menghalang beliau untuk terus bergiat dalam aktiviti pengedaran dadah. Siasatan juga membongkar tempat penyembunyian bekalan dadah iaitu di dalam satu bekas tin biskut jenama Fun Mix yang disembunyikan di kawasan semak dalam hutan di luar kawasan rumah salah seorang tangkapan di Kampung Buang Sakar, Mukim Lumapas. Secara keseluruhan, operasi Jekyll telah merampas 1.078 kg syabu dan 182.63 gram ganja. Dadah syabu yang dirampas dianggarkan bernilai lebih dari RM200,000 dan boleh menampung kira-kira 10,748 orang penagih dadah. Turut dirampas ialah wang tunai berjumlah RM19,032, $67 Singapura dan RM1,228 Malaysia disyaki hasil daripada aktiviti pengedaran dadah dan barang-barang kemas dengan berat keseluruhan sebanyak 94 gram. Operasi Jekyll ini juga merupakan hasil pertukaran maklumat perisikan dan kerjasama antara Biro Kawalan Narkotik dan agensi sejawat di negara jiran yang mana dalang utama juga mempunyai kaitan dengan kes tangkapan dadah di persempadanan negara Brunei Darussalam dan Malaysia yang telah tular di media sosial sebelum ini. Dalang utama merupakan seorang warga tempatan yang bukan sahaja mempunyai rangkaian pengedaran dadah tetapi turut bersengkongkol dengan sindiket-sindiket lain dalam menjalankan kegiatan yang menyalahi undang-undang seperti permainan judi secara dalam talian dan penyeludupan barang-barang tegahan. Biro Kawalan Narkotik masih lagi menjalankan siasatan ke atas tangkapan-tangkapan operasi ini dan akan terus mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memberkas dalang utama operasi. Jekyll, Biro Kawalan Narkotik juga ingin memohon bantuan kerjasama orang ramai untuk menjejaki Muhammad Mahadi bin Haji Suhaili nombor kad pengenalan 00269934 berhubung kes ini. Biro Kawalan Narkotik ingin mengingatkan kepada orang ramai yang operasi-operasi bertujuan untuk melumpuhkan rangkaian pengedaran dadah akan terus dilaksanakan bagi melindungi masyarakat dan penduduk negara ini dari pelbagai ancaman keselamatan yang timbul dari kegiatan jenayah termasuk jenayah dadah. 25 peserta termasuk 8 peserta perempuan ikut serta dalam musabakah tilawah Al-Quran bagi belia dan belia wanis Masjid Senegara sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Kemarin diadakan majlis penyampaian hadiah di Masjid Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Pandan, daerah Belait. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Awan Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juara bahagian lelaki dimenangi oleh Abdul Kawiyel Aziz bin Haji Abdul Rajid dari Masjid Suri Seri Begawan Raja Pangeran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Manakala Nur Amal Atikah alias Aida binti Haji Sudirman dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa menjuarai bahagian wanita. Musabakah dikendalikan oleh Masjid RPN Kampung Pandan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid.
Perkemahan Legasi Rancangan Kapal Belia Anjuran Persatuan Bekas Peserta Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun bersatu melabuhkan tirainya dengan majlis penutupan. Majlis berlangsung di Perkampungan Sukan Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah, Brakas. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Anugerah peserta terbaik keseluruhan diterima oleh Awang Muhammad Sadiq Sharifuddin bin Muhammad Azizi Sharafuddin dan Dayang Najla Salsabila binti Haji Ismail. Perkemahan kali ini disertai oleh 35 peserta dari ke-44 daerah berumur di antara 15 hingga 25 tahun. Selain memberi hasil yang positif dan melahirkan belia yang berpotensi besar, perkemahan seumpamanya juga diharap dapat membangunkan semangat kepimpinan dan keyakinan serta mengembangkan semangat patriotik mereka. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Gadong B serta Calon Ketua Kampung Beribi 2 Mukim Gadong B diadakan di Sekolah Rendah Beribi Telanai. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon bagi mengisi jawatan Penghulu Mukim Gadong B adalah Awang Roslaini bin Haji Umar, 47 tahun. Sementara calon bagi jawatan Ketua Kampung Beribi 2 ialah Awang Muhammad Faizal bin Haji Zaini, 48 tahun. Majlis Perundingan Kampung Jerudong A dan B Persatuan Warisan Kedayan Jerudong dan Koperasi Serbaguna Persatuan Bohor KSPB petang kemarin menganjurkan majlis membaca tahlil dan doa arwah sekampung. Majlis diadakan di Sekolah Rendah Jerudong. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada lebih 60 orang kurang berkemampuan di Kampung Jerudong. Sumbangan dihasrat dapat membantu sedikit sebanyak keperluan mereka menjelang bulan Ramadan. Sebagai persediaan menyambut kedatangan bulan Ramadan, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Layong mengadakan aktiviti bergotong royong dan kempen kebersihan di masjid berkenaan. Kempen turut disertai oleh sukarelawan daripada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Jabatan Kerja Raya. Melalui aktiviti kemasyarakatan seumpama ini, ianya dihasrat dapat memberikan keselesaan kepada para jemaah dan penduduk kampung untuk melakukan ibadah serta sebagai usaha untuk memakmurkan dan mengimarahkan masjid dengan mewujudkan suasana masjid yang bersih dan kondusif. Sempena sambutan Hari Autisme Sedunia 2023, kemarin diadakan Autism Awareness Fund Day di Semata BACA Sungai Hancing. Acara merupakan projek yang diungkayahkan oleh para mahasiswi Ijazah Sarjana Logistik School of Business and Economics Universiti Brunei Darussalam UBD atas jemputan dari Semata Brunei. Ianya juga adalah sebahagian dari perisian modul pengurusan projek. Acara antara lain bertujuan untuk memupuk keterangkuman dalam kalangan kanak-kanak autisme dengan orang ramai, di samping membantu pelajar UBD yang terlibat untuk mendapatkan perspektif dan kemahiran baru dalam pengendalian projek dan pengurusan acara. Mengamalkan budaya pengguna bijak melalui maklumat yang tersedia di aplikasi pengguna bijak antara intipati utama semasa sesi taklimat yang disampaikan oleh Jabatan Hal Ehwal Pengguna JHEP di bawah Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi yang diadakan di Brunei MSME Festival 2023 baru-baru ini. JPES juga mengongsikan langkah-langkah kerajaan yang lebih berdaya tahan dengan kerjasama pihak swasta dan pengawal selia sektor untuk mempelbagaikan sumber import dan meningkatkan pengeluaran tempatan
untuk mengurangkan kebergantungan yang tinggi terhadap import demi memastikan kestabilan bekalan. Sesi taklimat tersebut diakhiri dengan menyarankan peniaga dan pengguna untuk bersama-sama berganding bahu dengan pihak kerajaan bagi mewujudkan pasaran yang lebih baik ke arah mencapai persekitaran pasaran yang sihat dan berdaya tahan melalui ekosistem perniagaan yang mampan dan pengguna yang perkasa. Sukan Persatuan Pengakap Daerah Belait mengadakan aktiviti Brisk Walk dan Zumba sempena Karnival Pengakap 90 tahun di Brunei Darussalam. Acara diadakan di Taman Jubli Perak, Kuala Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Acara dimulakan dengan aktiviti Zumba diikuti dengan brisk walk di persisiran pantai taman tersebut. Aktiviti bertujuan menggalakkan gaya hidup sihat dan aktif dalam kalangan pemimpin pengakap dan ahli Persatuan Pengakap Daerah Belait. Kejohanan Golf Terbuka Brunei 2023 Anjuran Persatuan Golf Brunei Darussalam berakhir petang kemarin dengan penyampaian hadiah kepada pemenang. Acara diadakan di Klub Golf Diraja Brunei, Jerudong. Kejohanan 3 hari ini disertai oleh lebih 100 pemain dari dalam dan luar negara. Juara overall gross disandang oleh Zaim Jafari dari Sabah setelah mencatat 151 pukulan. Sementara itu, Han Liang Siu menjuarai kategori overall net setelah mencatat 141 pukulan. Penyampaian hadiah kepada pemenang overall gross disempurnakan oleh Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Al-Mokhtar bin Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cetria Saibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz, Naib Presiden BDGA. Manakala hadiah bagi pemenang overall net disampaikan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Lela Pahlawan, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Muhammad Jaafar bin Haji Abdul Aziz, Ahli Eksekutif BDGA. Haji Tamir. First. Festival Bola Sepak Akar Umbi Kebangsaan bagi sekolah-sekolah berakhir dengan majlis penyampaian hadiah. Acara berlangsung di Rumah Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD Brakas. 300 peserta terdiri daripada pelajar sekolah rendah kerajaan dan swasta, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama menyertai festival tersebut. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Awang Julaihi bin Muhammad alias Muhammad, pemangku pengarah Jabatan Pendidikan Kokurikulum. Festival seumpamanya diadakan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar mengenai sukan bola sepak dari peringkat rendah serta menanam semangat kesukanan. Acara dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui bahagian jasmani dan rekreasi Jabatan Pendidikan Kokurikulum dengan kerjasama Persatuan Bola Sepak Brunei FABD. Saingan Liga Perdana Singapura, pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga dengan menentang Geylang International di Stadium Jalan Besar Singapura. Dalam perlawanan ini, Brunei DPMMFC tewas kepada pasukan lawan dengan jaringan 1-3. Geylang FC mendahului permainan seawal minit kelima menerusi Naufak Azman. Geylang menggandakan gol menerusi sepakan penalti Yushi Iyamaya pada minit ke-55. Brunei DPMMFC merapatkan jurang jaringan 1-2 pada minit ke-61 hasil rembatan Abdul Azizi Ali Rahman. Namun pada minit ke-66 sekali lagi Yushi Yamaya merubah kedudukan untuk Geylang di depan 3-1. 1v1 situation with Joshua Pereira had Varankov over to the other. Still there's a gap there and now Naufal might take advantage of it. Sementara itu, dua perlawanan Liga Super Brunei berlangsung lewat petang kemarin. Dalam saingan yang berlangsung di Padang dan Balapan, Kompleks Sukan Negara Hasna Bolkiah Brakas, Wijaya FC menang ke atas Pancur Murai FC dengan jaringan 1-0.
Sementara itu, di Kompleks Sukan Berakas pula menyaksikan Ikhlas MB5 FC terikat tanpa jaringan dengan Bakis FC.